kita melihat kepada kemelut politik tanah air kita berterusan berpanjangan dan di mana dalam masa tempoh 3 tahun kita dapat saksikan kita sudah pun memasuki kali ketiga pertukaran kerajaan itu. Apa yang akan berlaku selepas ini? Dan pastinya kita perlu berdiskusi mengenai hala tuju masa depan politik negara kita dan dalam masa yang sama kita ingin melihat juga sorotan daripada apa yang berlaku sejak beberapa hari yang lalu. Dan di mana kalau kita lihat semalam Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri yang ke-8 dan beliau telah pun mempersembahkan hasratnya untuk meletakkan jawatan dan seluruh kabinet. Justru pihak istana ataupun yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah pun menerima surat peletakan jawatannya dan beliau juga telah pun dilantik sebagai Perdana Menteri caretaker. Jadi ini yang perlu kita faham mengenai istilah caretaker ini. Bagaimana peranan yang akan dimainkan dan juga apakah dari segi penugasan yang akan dipegang oleh Perdana Menteri caretaker ini iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebentar lagi kita akan kupas mengenai isu ini. Namun kita ingin melihat juga kepada perkembangan-perkembangan politik apa yang akan berlaku pada hari ini. Semestinya pada hari ini juga kita dapat jangkakan dari sudut untuk kita membentuk sebuah kerajaan yang baru selepas Kerajaan Perikatan Nasional telah pun tumbang pada semalam. Dan kalau kita lihat apa puncanya Kerajaan Perikatan Nasional tumbang, hilang majoriti ini adalah disebabkan oleh kehilangan majoriti. Kehilangan majoriti ini adalah disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh 15 ahli parlimen daripada UMNO telah pun menarik sokongan daripada Perikatan Nasional dan juga kepimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyebabkan Perikatan Nasional hilang majoriti dan akhirnya terpaksa meletak jawatan. Dan ini juga kita akan kupaskan seketika nanti. Namun saya ingin membawa anda ke laman web kami di astroawani.com di mana kami akan membawakan lapor langsung pembentukan kerajaan baru, siapa bakal Perdana Menteri. Anda boleh saksikan di paparan skrin anda sekarang ini segala rangkuman berita dan juga segala update terkini berita-berita yang kami bawakan semua kami akan memuat naik di laman web kami di astroawani.com. Begitu juga dengan laman media sosial kami seperti Twitter, Instagram dan juga Facebook. Semuanya kita akan membawakan update terkini mengenai apa yang akan berlaku pada hari ini. Kita melihat kepada pembentukan kerajaan baru dan juga pelantikan Perdana Menteri yang baru. Dan dijadualkan pada hari ini juga semestinya di Istana Negara akan menjadi tumpuan di mana difahamkan ya, kita memetik sumber daripada dan kita memetik daripada utusan Malaysia katanya beberapa pemimpin politik akan dipanggil menghadap yang di-Pertuan Agong untuk mempersembahkan numbers mereka ataupun untuk mempersembahkan sokongan SD yang mereka ada supaya kita dapat melihat juga siapa yang bakal menjadi Perdana Menteri ataupun siapa yang bakal dilantik menjadi Perdana Menteri yang seterusnya. Dan kita juga ingin memahami mengenai apa yang telah pun diperincikan sebentar tadi mengenai penugasan Perdana Menteri caretaker dan sebagainya. Jadi untuk itu kita akan bersama berbincang dengan Farid Khalid merupakan pengerusi Biro Undang-Undang Majlis Belia Malaysia di talian ketiga ini. Assalamualaikum, selamat pagi Farid. Waalaikumsalam, selamat pagi tuan. Terima kasih jemput awal pagi. Istilah mengenai Perdana Menteri caretaker ini mungkin baru bagi kita kerana kita melihat kepada sejak daripada Februari 2020 yang lalu, Tun Dr. Mahathir Mohamad telah pun dilantik sebagai PM caretaker setelah peletakan jawatannya sebagai Perdana Menteri yang ke-7. Namun mungkin ada yang masih lagi belum mengetahui lebih lanjut mengenai peranan yang dimainkan oleh Perdana Menteri caretaker ini. Adakah sama dengan Perdana Menteri yang sebelumnya ataupun dari segi peranan dan juga penugasannya mungkin dapat diperincikan apa agaknya tugas-tugas dan juga mungkin ada limitasi bagi Perdana Menteri caretaker ini? Baik, terima kasih soal ini atas jemputan kepada Majlis Belia Malaysia pagi ini. Sebenarnya saya nak maklumkan caretaker government ataupun dalam istilah hari ini yang kita sedang alami ialah caretaker Perdana Menteri tak asing sebab kita juga sering alaminya pada setiap kali kita hampir nak PRU yang mana kerajaan itu ataupun pada kali ini hanya melibatkan Perdana Menteri akan menjadi kita boleh kata penyelia urus tadbir perjalanan keseluruhan pentadbiran harian kerajaan. Dia sekalipun negara itu bermasalah, saya percaya negara tidak boleh ditinggalkan berlenggang begitu tanpa ada pengurusan yang
tertinggi. Jadi saya secara mudahnya caretaker Perdana Menteri ini adalah sifatnya untuk mengurus dan mengawal selia pentadbiran sedia ada kerajaan. Secara hadnya Perdana Menteri ini mempunyai kuasa yang lebih kecil berbanding Perdana Menteri yang sedia ada yang masih mempunyai majoriti dalam parlimen. Kenapa? Kerana Perdana Menteri yang masih ada majoriti, beliau ada satu barisan kabinet ya. Jemaah menterinya seperti mana dalam perkara 43. Selepas Agong lantik Perdana Menteri juga boleh menasihatkan Agong untuk melantik jemaah menterinya. Tapi dalam keadaan Tan Sri Mahyadin pada hari ini, beliau harus menyelia urus tadbir harian kerajaan persekutuan dengan menggunakan keupayaan penjawat-penjawat awam sedia ada. Bermaksud Ketua Susun Negara khasnya akan menjadi rakan karib beliau sepanjang tempoh beliau menjaga dan menyelia sebagai Perdana Menteri caretaker ini. Jadi kalau kita lihat setelah ataupun pada ketika Perikatan Nasional memegang tampuk pemerintahan kerajaan Malaysia, difahamkan ada sekitar 32 kementerian yang ada sewaktu Perikatan Nasional ini. Dan pastinya adakah semua kementerian-kementerian ini akan diletakkan di bawah Perdana Menteri caretaker ataupun bagaimana? Ya, macam saya katakan tadi, caretaker Prime Minister bersifat penyelia umum kepada semua gerak kerja harian kerajaan persekutuan. Sudah pasti kita pun kena mengaku beliau seorang takkan mampu untuk mengendalikan keseluruhan kementerian yang sebelum ini diwujudkan. Dan sudah pasti kita kena mengaku beliau tidak ada kepakaran secara khusus pada setiap kementerian yang kita tahu sedang beroperasi dalam negara kita. Sebab itu saya katakan tadi, Ketua Susun Negara bersama kesemua Ketua Susun Kementerian akan menjadi rakan karib Perdana Menteri sepanjang tempoh ini, kerana kita pun maklum Perdana Menteri caretaker ini tidak boleh membuat sebarang dasar-dasar baru. Beliau hanya melaksanakan, memastikan dasar-dasar kerajaan sedia ada sebelum ni, yang pastinya di bawah penyeliaan beliau juga sebelum kerajaan Perikatan Nasional tumbang, hanya menjalankan dasar-dasar sedia ada. Bahkan untuk meluluskan dasar baru, perbelanjaan baru yang besar nilainya tidak boleh dibuat oleh Tan Sri Mahyadin pada ketika ini. Jadi kalau kita lihat Perdana Menteri caretaker ini hanya mungkin akan menguruskan dari segi tadbir urus kerajaan, akan bersama dengan Ketua Setiausaha Negara dan sebagainya. Jadi adakah ini bermakna kita ingin melihat kepada usaha untuk kita membendung COVID-19 dan juga usaha vaksinasi seluruh populasi rakyat Malaysia ataupun 80% populasi rakyat Malaysia dan juga usaha kita untuk memulihkan ekonomi. Walaupun Perdana Menteri caretaker ini dilantik dan sebagainya, tidak mempunyai kuasa eksekutif yang penuh dan sebagainya, adakah ia akan menjejaskan sedikit dari segi pentadbiran, begitu juga dari segi usaha kita untuk exit strategi daripada pandemik COVID-19 ini? Saya percaya semua ikhtiar dan idea bahkan gerak kerja yang telah pun Tan Sri Mahyadin bersama kabinetnya sebelum ini buat untuk melawan COVID-19 tidak akan terjejas. Sekalipun beliau kini hanya bertaraf caretaker. Sebab apa? Saya percaya selepas kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini meletakkan garis pandu dan batu asasnya untuk setiap kementerian beroperasi, vaksinnya, hospitalnya, pemberian bantuannya kepada seluruh rakyat. Itulah tugas penjawat-penjawat awam yang sedia ada dalam setiap kementerian ini, daripada kementerian di peringkat persekutuan, jabatan di peringkat negeri sampailah ke peringkat daerah. Mereka semua ini telah pun ada SOP yang ditetapkan oleh kerajaan terdahulu. Jadi tugas-tugas mereka ini saya percaya tidak langsung akan menjejaskan walaupun sedikit apa-apa gerak kerja kita untuk mengatasi COVID. Yang itu jelas. Jadi itu kita sedikit dapat pencerahan mengenai peranan yang dimainkan oleh Perdana Menteri caretaker ini. Namun ada juga yang bertanya mengenai berapa lama tempoh Perdana Menteri caretaker ini. Adakah ada tempoh yang tertentu ataupun sehingga Perdana Menteri yang baru dilantik ataupun bagaimana? Memang ada tempoh yang tertentu walaupun tak ditetapkan berapa hari, berapa minggu, tapi saya percaya caretaker ini sifatnya pun sementara. Jadi yang di Pertuan Agong saya percaya di bawah kuasanya dalam perkara 43 2A baginda akan secara munasabah dan secara wajarnya akan mencari calon yang sesuai dan mencari tempoh yang lebih segera untuk memastikan kerajaan persekutuan ini ditadbir oleh satu
set kepimpinan yang lebih teratur. Saya sangat percaya ke bawah duli tuanku telah pun nampak usaha-usaha yang perlu dibuat untuk mengatasi masalah caretaker ini, dan kita pun maklum bahawa kalau tidak jadi sebarang pindaan hari ini, Yang di-Pertuan Agong akan berjumpa dengan ketua-ketua parti. Sebab itulah kita lihat betapa segeranya tuanku ingin meletakkan tugas-tugas menjaga kerajaan persekutuan ini kepada tanggungjawab sebuah pertubuhan ataupun kelompok kepimpinan yang lebih teratur berbanding diletakkan di bawah satu penyeliaan Perdana Menteri caretaker. Jadi kita akan melihat juga kepada dari segi pembentukan kerajaan susulan semalam peletakan jawatan Perdana Menteri, dan kita tahu dari segi penugasan Perdana Menteri caretaker ini mungkin ada tempoh-tempohnya seperti apa yang Farid katakan tadi, dan mungkin tempohnya sehingga Perdana Menteri baru dilantik dan sebagainya. Jadi pada hari ini semestinya tumpuan akan diberikan kepada usaha pembentukan kerajaan baru dan juga usaha untuk pelantikan Perdana Menteri yang baru. Jadi tumpuan pada hari ini di Istana Negara sebagai contohnya, kita telah pun menempatkan wakil kami Hasimi Muhammad, tapi kita akan bawakan Hasimi Muhammad mengenai ataupun untuk mendapatkan peliputan secara langsung di sana. Cumanya kita nak bercakap mengenai pembentukan kerajaan pada ketika ini. Sekarang ini mungkin masing-masing ataupun kumpulan masing-masing ataupun parti masing-masing ingin mengejar nombor ataupun ingin mengejar ataupun mengumpulkan jumlah ahli parlimen untuk mendapatkan majoriti yang kukuh ataupun majoriti yang mudah 111 untuk membentuk sebuah kerajaan dan sebagainya. Bagaimana kita ingin memahami dari segi proses ini, dan kita difahamkan juga pemimpin-pemimpin parti ini akan menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk mempersembahkan jumlah ataupun nombor ahli parlimen yang mereka ada. Bagaimana untuk kita memahami proses yang bakal berlaku pada hari ini, Farid? Kalau kita tak lupa bahawa ini adalah pengulangan kali kedua Yang di-Pertuan Agong menggunakan kuasanya di bawah Fasal 43 2A Perlembagaan Persekutuan untuk melantik seseorang ahli parlimen yang pada hemat baginda ada majoriti. Berlaku sebelum ini ketika kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan di bawah kepimpinan Tun Mahathir. Jadi ini saya percaya adalah pengulangan kali yang kedua yang mana kita sangat yakin dan menaruh seluruh kepercayaan kepada Yang di-Pertuan Agong bahawa baginda ada kebijaksanaan yang begitu meluas dalam menangani hal ini. Betul, melalui hari ini semua parti-parti politik khasnya bukan sahaja berusaha untuk membuktikan salah seorang ahli parlimen mereka ada majoriti, tapi sebaliknya saya percaya dan semua pun tahu setiap parti politik ini sebenarnya sedang saling bertanya khabar sebenarnya. Sama ada kalau dicalonkan mana-mana wakil daripada parti masing-masing, sama ada pihak parti sebelah boleh juga membantu memberikan sokongan kepada calon-calon mereka. Sebab dalam keadaan yang kita kena akui, ini adalah antara sejarah-sejarah ulangan yang sukar berlaku pada waktu dahulu, tapi sekarang ini nampaknya kerap berlaku. Kesemua parti-parti politik dalam negara kita sebenarnya kena bersedia untuk duduk semeja dan memikirkan pada waktu ini hala tujunya untuk fokus basmi COVID dan kembalikan ekonomi kepada keadaan paling baik, dan rakyat khasnya terpelihara daripada semua sudut bantuan. Jadi ahli-ahli politik, parti-parti politik sebenarnya kena mengaku bahawa sukar untuk mereka secara parti bersendirian membentuk kerajaan pada ketika ini, tapi saya lebih cenderung untuk katakan pastinya akan ada kerjasama politik dalam apa juga nama yang akan diberikan selepas ini. Dan Farid, kalau kita lihat kepada sokongan-sokongan sebelum ini sehingga 12 Ogos dapat kita bawakan di Esrawani sebelum ini, kita menyatakan ataupun kita berkongsi mengenai jumlah sokongan yang telah pun diberikan. Sebagai contoh, sokongan yang telah pun diberikan oleh ahli parlimen kepada Kerajaan Perikatan Nasional ini adalah sebanyak 100, kepada Pakatan Harapan sebanyak 89. Manakala yang bersama dengan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi adalah sebanyak 15 ahli parlimen. Yang bersama dengan Parti Pejuang, Warisan dan juga Parti-Parti Sabah serta Bebas adalah sebanyak 16. Jadi kita melihat kepada sokongan-sokongan yang diberikan ini, tidak ada satu pun parti ataupun pakatan ini yang mempunyai majoriti yang cukup ataupun majoriti yang mudah untuk membentuk sebuah kerajaan. Apa yang boleh kita dapat jangkakan? Sekiranya setiap ahli parti ini ataupun setiap parti ini tidak mempunyai sokongan majoriti, apa yang boleh kita dapat jangkakan selepas ini?
Saya suka beri pandangan begini. Pertamanya, saya nampak akan ada nanti satu parti yang mencalonkan wakilnya, dan dalam keadaan parti ini berusaha untuk menamakan wakilnya itu sebagai calon Perdana Menteri, akan ada perbincangan dengan parti-parti politik yang lain yang mungkin boleh menggenapkan jumlah majoriti wakil calon mereka. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya percaya sekalipun hubungan majoriti yang akan wujud kali ini, dia akan bersifat agak rapuh kerana masing-masing akan berfikir kerjasama ini hanya bagi masuk membentuk kerajaan bagi memerangi COVID. Jadi apa yang perlu dibuat oleh mana-mana parti politik yang merasakan wakil mereka perlu didahulukan, mereka ini akan terbuka untuk satu sifat yang kita biasa namakan confidence supply agreement, yang saya percaya setiap parti politik sedang pun merencanakannya dan bakal dibentangkan dengan pihak pasangan masing-masing nanti. Confidence and supply agreement ni saya percaya adalah antara kaedah yang terbukti berkesan dalam negara-negara Commonwealth dan yang mengamalkan sistem Westminster, bahawa keyakinan kepada mana-mana pihak yang memberikan sokongan kepada mana-mana wakil parti-parti politik tertentu akan diberikan peruntukan tambahan ataupun mungkin bersamaan dengan kadar yang bakal diberikan kepada mana-mana wakil jemaah menteri yang bakal dibentuk bagi pihak kerajaan yang mentadbir. Jadi saya sangat percaya isu pokoknya perbincangan fokus pada kebajikan negara dan juga rakyat. Confidence and supply agreement nampaknya boleh difikirkan sebagai kaedah penyelesaian bagi hal ini. Dan kalau kita lihat kepada ketiadaan majoriti yang cukup pada ketika ini, itu melihat kepada jumlah sokongan daripada ahli parlimen kepada parti-parti dan juga kepada perikatan ini, menampakkan tiada majoriti. Semestinya sekiranya ingin menubuhkan kerajaan, kita memerlukan 111 ahli parlimen untuk menyokong sesebuah pakatan itu sendiri. Namun sekarang ini masih lagi samar, masih lagi belum nampak mana yang ada majoriti mudah dan sebagainya. Pastinya usaha untuk menarik ahli parti yang lain ke dalam parti mereka ataupun ke dalam pakatan ini sedang giat dijalankan. Saya percaya usaha ini masih lagi dijalankan sehingga kini sebelum ahli parti ataupun pemimpin-pemimpin ini mengemukakan SD dan sebagainya kepada yang di-Pertuan Agong. Cuma kita ingin melihat dari segi, kalau kita lihat kepada penarikan ahli parti ataupun ahli parlimen untuk join ataupun untuk sertai pakatan mereka, pastinya mereka ini ada demand mereka sendiri supaya apabila sesebuah kerajaan ini dibentuk, sebagai contoh mungkin mereka akan meminta dari segi jumlah kerusi kementerian yang lebih, ataupun mungkin mereka akan meminta dari segi kuasa yang lebih dan sebagainya, ataupun mungkin juga boleh dikatakan ada yang akan meminta dari segi demand ataupun mereka akan meminta dari segi bentuk yang bersifat peribadi. Mungkin dapat komen sikit mengenai bagaimana agaknya percaturan mereka ini semua. Sebab tu saya katakan tadi, walaupun saya menyatakan bahawa confidence and supply agreement itu antara kaedahnya, tapi macam yang saya sebut awal juga tadi, ini adalah kaedah yang agak rapuh kesan dan juga fungsi keutuhan kerajaan itu, sebab dia akan bergantung kepada berapa banyak yang pihak bakal jadi Perdana Menteri baru ni boleh tawarkan kepada kawan-kawan parti lain yang bersama dengan mereka. Ini akan mendedahkan juga kepada satu takbir urus yang kurang baik kalau tidak diatasi dengan sempurna. Sebab itu saya pun kena nak kongsi juga, ada pendapat dari sudut perundangan yang lain bahawa yang di-Pertuan Agong boleh pada waktu ini menggunakan kuasanya di bawah perkara 1501, iaitu fasal darurat. Walaupun ianya agak bersifat agak keras, tapi saya kena katakan dalam pengamatan yang di-Pertuan Agong, jika baginda melihat bahawa ya mungkin membenarkan keadaan ini bukan sahaja tidak menambahkan kestabilan kerajaan, bahkan boleh memporak-perandakan negara, yang di-Pertuan Agong sebenarnya berkuasa mengikut budi bicaranya untuk sekiranya baginda dapati satu keadaan darurat besar yang boleh menjejaskan kestabilan ekonomi, ketetapan awam, baginda boleh atas sifat kepuasan hatinya mengisytiharkan darurat. Dan jika ini baginda buat selepas baginda mengenal pasti ancaman dan juga ketidaktertiban kerajaan yang bakal dibentuk kalau adanya confidence and supply agreement, pandangan yang berbeza mengatakan bahawa baginda boleh nanti membentuk satu majlis
di bawah Ordner Darurat memberikan kuasa pentadbiran kerajaan ini kepada mana-mana pihak yang baginda rasa sesuai. Sebab itu kalau kita ada dengar dicetuskan oleh Tun Mahathir sebelum ini untuk dicetuskan kembali Majlis Keselamatan Negara secara pengurusan darurat. Ini juga saya nampak kemungkinan-kemungkinan yang Di-Pertuan Agong akan pertimbangkan jika baginda rasa kerjasama parti politik ni ditakuti menambahkan kecelaruan dalam pentadbiran kerajaan. Jadi kalau bercakap mengenai Magaran itu, kita tahu penumbuhan Majlis Gerakan Negara Magaran ini pentadbirannya dalam kalangan orang awam, profesional dan juga teknokrat dan sebagainya. Pastinya ia akan memberikan input yang sangat membina, terutama kita berdepan dengan krisis ekonomi, krisis kesihatan dan sebagainya. Namun persoalannya, adakah kita ini bersedia? Adakah dalam arena politik kita ini, mereka ini boleh duduk semeja, berbincang dan sebagainya? Kalau kita lihat kemelut politik ini sejak 3 tahun, sejak daripada 2018 dan paling kritikalnya kita lihat pada tahun 2020, kerajaan Pakatan Harapan dijatuhkan dan akhirnya kerajaan Perikatan Nasional telah pun dibentuk dan sebagainya. Dan sejak daripada beberapa hari lalu ataupun pada bulan ini saja, kerajaan Perikatan Nasional hilang majoriti disebabkan oleh 15 ahli parlimen daripada UMNO menarik diri sokongan dan sebagainya. Adakah ini masa yang sesuai ataupun adakah relevan untuk kita membentuk kerajaan perpaduan pada ketika ini? Kita melihat kepada dari segi arena politik, situasi semasa kita pada ketika ini. Itu yang saya sebutkan, dalam keadaan Perdana Menteri kita tengah pun letak jawatan, kuasa melantik Perdana Menteri dan juga mengurus selia negara ini sebenarnya kembali kepada Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara. Dalam perlembagaan tersebut bahawa Yang di-Pertuan Agong adalah ketua utama negara. Jadi mahu tak mahu saya sangat mempercayai kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong bahawa baginda akan menggunakan kuasanya di bawah fasa 43 2A tersebut untuk sekiranya pada hemat baginda ada seorang ahli parlimen yang mendapat sokongan majoriti. Saya juga nak bawa esok awal ni hari ini kepada cadangan ketiga yang saya suka suarakan. Sekiranya Yang di-Pertuan Agong mendapati ada pada hemat baginda, ini adalah pada hemat baginda adalah kuasa budi bicara baginda, tidak ada orang yang boleh kata betul ke orang itu majoriti. Tidak. Ini adalah pada hemat baginda, bermaksud kepuasan hati baginda secara peribadi. Jika nanti adalah seorang calon ini yang pada hemat baginda mendapat kepercayaan majoriti, baginda boleh juga lantik orang ini sebagai Perdana Menteri, yang mana kita pun tahu Perdana Menteri yang baru akan ada 60 hari untuk menentukan keabsahannya di Parlimen. Okey, dalam usul ini saya katakan tadi macam yang tuan tanyakan, boleh ke ahli parlimen ni fokus pada usaha untuk membendung COVID? Inilah fungsi dan tugas besar Perdana Menteri yang bakal di-Pertuan Agong lantik ini. Bahawa beliau kena tahu bahawa cabaran PM baru ini lebih besar untuk mengurus COVID, dan waktu ini saya percaya satu kaedah yang biasa digunakan oleh negara-negara yang lain seperti mana di UK contohnya, saya percaya kita biasa dengar bahawa satu war kabinet ditubuhkan. Okey. Dalam keadaan ini saya percaya seorang Perdana Menteri yang sifatnya tidak kontroversi. Dia juga bukan ancaman kepada ahli parlimen yang lain. Bahkan mungkin tidak ada cita-cita politik untuk bunuh pesaing-pesaing politiknya. Saya percaya ciri-ciri Perdana Menteri yang bakal Yang di-Pertuan Agong melantik nanti, kalau memenuhi ciri-ciri ini, dia boleh memanggil sokongan daripada segenap kelompok parti politik yang lain. Sebab dia tidak kontroversi, dia tidak ada ancaman dan tidak ada niat untuk membunuh pesaing politiknya. Kalau ini kita dapat realisasikan, war kabinet Perdana Menteri interim ini kita boleh wujudkan hanya fokus besarnya lawan COVID. Mr. Churchill pernah buat pada waktu Perang Dunia. Dan masa Perang Falklands di zaman Margaret Thatcher pun pernah buat. Jadi saya percaya walaupun ianya baru dalam situasi Malaysia, Malaysia kena berani cuba kaedah yang menyatupadukan hati seluruh ahli politik untuk niatnya satu, lawan COVID habis-habisan. Baik, kalau kita lihat semalam UMNO juga telah pun mengeluarkan kenyataan mencadangkan untuk pembentukan war kabinet, apa yang Encik Farid katakan sebentar tadi. Cuma yang kita nak tahu siapa agaknya yang bakal
menduduki kerusi nombor 1 Perdana Menteri itu untuk menubuhkan War Kabinet bagi pandangan Encik Farid sendiri. Kita tahu sebelum ini banyak di media sosial banyak yang telah menyatakan pandangan beberapa ahli-ahli parlimen dan juga beberapa pemimpin politik seperti Datuk Seri Ismail Sabri, Datuk Seri Syafiq Abdal, Datuk Seri Anwar Ibrahim, malah Tengku Razali sendiri turut dicalonkan ataupun turut mendapat rada dalam menjadi Perdana Menteri yang baru akan datang. Bagi pandangan Encik Farid sendiri, bagaimana melihat pemimpin yang sesuai ke arah usaha pembentukan unity government ataupun war cabinet ini sendiri? Saya kena mengulangi pandangan saya awal tadi. Saya tidak berniat mencadangkan mana-mana nama sebab ini sepenuhnya kepada kuasa yang di-Pertuan Agong di bawah fasa 43 2A. Cuma tadi kita dah pun sebut kriteria-kriterianya. Sebab saya percaya dalam keadaan pandemik ini, seluruh ahli politik khasnya, ahli parlimen, mereka rasa bertanggungjawab nak selesaikan COVID ini. Cuma mungkin bila kaedah masing-masing itu tidak serasi, jadi itu yang adanya perkataan gagal, tidak reti mengurus krisis. Di sini datangnya dilema. Tapi saya percaya tadi, sekiranya kita yang di-Pertuan Agong dalam kebijaksanaan baginda sudah pastinya boleh memilih calon-calon yang saya ulang tadi tidak kontroversi, tidak dianggap ancaman kepada sesiapa pun, tidak ada cita-cita politik untuk bunuh masing-masing. Sebab kita kena tahu, sekarang ni lepas PH jatuh orang ni kena begitu, lepas PN naik orang ni pula ancaman begini, lepas PN jatuh ditakuti, masing-masing ada dendam kesumat. Sebab tu saya katakan tadi, saya kembalikan kepada kebijaksanaan yang di Pertuan Agong untuk memilih mereka-mereka yang tidak ada ancaman kepada satu sama lain. Kalaulah perkiraannya sebagai faktor umur dijadikan sebagai antara ukuran terbaik senioriti dalam politik, ya, ada kemungkinan mereka-mereka yang sifatnya senior dari segi umur dan juga pengalaman politik bolehlah diketengahkan. Tapi saya menghormati kuasa yang di-Pertuan Agong. Di sinilah kita sangat yakin yang di-Pertuan Agong akan menggunakan kuasanya secara bijaksana. Itu mungkin senario yang akan berlaku selain daripada membentuk sebuah kerajaan yang baru, kerajaan yang mempunyai majoriti dan sebagainya, tetapi kerajaan perpaduan ataupun war cabinet ini juga mungkin antara possibility yang mungkin akan berlaku. Namun kita masih lagi menantikan dari segi perkembangannya, di mana difahamkan pada hari ini beberapa ahli pemimpin parti politik akan menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk mempersembahkan majoriti dan sebagainya. Namun kita masih lagi nak bincangkan kerana selepas ini kita akan bawakan perkembangan terkini di Istana Negara. Namun kita akan berbincang terus dengan Encik Farid terlebih dahulu. Ya, kita dapat signal, kita akan terus ke perkarangan Istana Negara sekarang ini. Kita akan bersama dengan Hasimi Muhammad. Hasimi? Baik, terima kasih Hafizi. Di studio selepas hampir 24 jam Tan Sri Muhyiddin Yassin meletak jawatan sebagai Perdana Menteri, hari ini Istana Negara sekali lagi akan menjadi tumpuan, di mana ketika ini saya berada di perkarangan pintu 2 Istana Negara. Dan di mana yang tersedia maklum ketika ini Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah pun berkenan melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ketika sebelum pelantikan Perdana Menteri baharu. Dan dalam tempoh kita menantikan pelantikan Perdana Menteri baharu itu, yang mana kita percaya dan yakin ia akan dilaksanakan dengan penuh hemah atas kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong. Sembilan Hafizi maklumkan sebentar tadi bahawa hari ini dijangkakan wakil-wakil ketua parti politik akan hadir untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong, yang mana maklumat yang kita terima bahawa kesemua mereka akan hadir secara berperingkat bermula tengah hari ini. Namun situasi di perkarangan pintu 2 Istana Negara ketika ini masih lagi tenang, tiada pergerakan mana-mana kenderaan yang kita percaya wakil parti politik. Namun telah pun ada pihak berkuasa, polis PDRM telah pun hadir di sini untuk meletakkan kon-kon di perkarangan jalan menuju ke pintu 2 Istana Negara, dan juga kita lihat kemah turut dipasang kerana saya percaya bahawa mana-mana individu yang mahu menuju ke pintu 2 Istana Negara perlu mengimbas My Sejahtera di kemah yang ditempatkan oleh pihak PDRM.
Dan juga dalam tempoh itu kita percaya kalau saya dapat memetik sedikit laporan media hari ini di mana yang akan turut hadir juga hari ini untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong adalah iaitu Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun dan Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim yang juga akan hadir untuk menyembah maklum kepada Yang di-Pertuan Agong. Dan seperti mana yang kita bawakan di Astro Awani semalam, pelbagai kemungkinan senario akan dapat dilihat sepanjang kita menantikan pelantikan Perdana Menteri baru ini. Kalau dapat saya petik juga, menurut penganalisis politik UM Profesor Madya Awan Azman Awan Pawi tidak menolak kemungkinan bahawa kerajaan campuran daripada wakil parti akan turut dibentuk. Dan paling penting ketika ini ditekankan bahawa rakyat mahu krisis politik ini diselesaikan dengan segera untuk memastikan bahawa krisis kesihatan dan juga ekonomi dapat diatasi dengan segera. Dan dalam tempoh itu juga seperti mana kita dimaklumkan, pelbagai nama telah pun dikemukakan ataupun diperkatakan untuk dilantik sebagai Perdana Menteri ke-9. Namun setakat ini kenyataan rasmi masih lagi belum dapat kita sahkan, dan perkembangan itu kita akan bawakan langsung di Astro Awani. Dan hari ini pastinya tumpuan untuk wakil-wakil ketua parti politik menghadap Yang di-Pertuan Agong. Hafizi. Hasimi, kalau kita lihat sejak daripada tahun lalu lagi ataupun pada tahun lalu Februari 2020, Hasimi juga ditugaskan di perkarangan ataupun di pintu Istana Negara untuk ataupun menyaksikan sendiri ketibaan dan juga pergerakan ahli parlimen. Dan pada ketika itu kesemua ahli parlimen dipanggil untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong. Namun pada kali ini mungkin hanya pemimpin-pemimpin parti sahaja ataupun pemimpin tertentu sahaja dipanggil. Bagaimana melihat kepada prosesnya kali ini? Adakah apa yang dapat dijangkakan? Adakah mungkin lebih lancar ataupun bagaimana? Baik Hafizi, betul. Kalau tahun lepas kita juga berada di sini, Februari tahun lepas, melihat kepada ketibaan kesemua wakil rakyat untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong. Namun kemungkinan besar kemungkinan bahawa situasi tersebut tidak akan berlaku ketika ini memandangkan situasi di pandemik COVID-19 dan juga SOP yang begitu ketat. Namun kita percaya bahawa dari sudut pelaksanaan SOP itu dan kawalan juga mesti akan dipertingkatkan ketika ini, kerana seperti mana saya maklumkan bahawa kawalan telah pun dilakukan di kawasan sekitar ini pada awal pagi untuk melihat ataupun memastikan ketibaan wakil-wakil rakyat itu pastinya adalah tersusun dan hanya individu-individu terbabit saja dibenarkan untuk melalui kawasan ini. Dan kalau kita melihat daripada sudut SOP itu juga berbeza dengan Februari tahun lepas. Pengamal media juga ketika ini, di mana sebelum-sebelum ini yang berada di perkarangan Istana Negara ini dimestikan atau diwajibkan untuk mematuhi SOP. Dan kita percaya juga hari ini kebiasaannya di perkarangan Istana Negara akan diletakkan satu kemah di sebelah pintu 2 Istana Negara itu. Dan kita percaya juga kemungkinan besar dalam tempoh hari yang panjang ini mungkin pihak Istana Negara akan juga dipasang kemah untuk memastikan bahawa pengamal media yang membuat liputan berada dalam kawasan yang telah pun ditetapkan. Hafizi. Baik, terima kasih Hasimi. Pasti Hasimi akan membawakan perkembangan lanjut dari Istana Negara dan difahamkan pemimpin-pemimpin parti akan menghadap Yang di-Pertuan Agong dan dijangka juga mereka akan mempersembahkan jumlah majoriti ataupun jumlah sokongan yang diberikan kepada mereka. Ini dalam usaha kita untuk membentuk sebuah kerajaan dan juga untuk pelantikan Perdana Menteri yang baru susulan daripada peletakan jawatan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam. Dan kita nak terus bersama dengan Farid Khalid. Kalau kita melihat kepada situasi sekarang di Istana Negara, nampaknya masih lagi belum ataupun ketibaan pemimpin-pemimpin politik ini masih lagi belum dilihat oleh wartawan kami. Namun kita nak melihat kepada dari segi bergerak ke hadapan, bagaimana kita ingin mempercepatkan ataupun bagaimana kita ingin memastikan proses pembentukan kerajaan yang baru ini lancar. Kerana kita lihat pada ketika ini dua agenda utama yang perlu kita selesaikan. Pertama adalah isu kesihatan, kedua adalah isu ekonomi. Dan kalau kita lihat juga belanjawan 2022 mungkin selalunya dibentuk ataupun dibentangkan pada Oktober ataupun November. Namun kalau kita lihat kepada kancah politik yang tidak stabil pada kali ini, mungkin akan menjejaskan kepada proses untuk kajian dan selidik dan sebagainya. Bagaimana melihat kepada isu itu?
boleh dengar saya Farid? Halo, saya tak boleh dengar. Baik. Baik Farid, boleh dengar saya Farid? Okey, boleh. Okey Farid, cuma kita nak bertanya, kita nak melihat kepada bergerak ke hadapan. Bagaimana sebenarnya hal ataupun pembentukan kerajaan ini perlu dipercepatkan dan juga pelantikan Perdana Menteri ini perlu dipercepatkan kerana kita lihat kepada dua agenda utama yang perlu diselesaikan oleh kerajaan pada ketika ini. Pertama adalah isu kesihatan dan juga kedua adalah isu ekonomi. Dan kita nak bergerak dalam belanjawan 2022 pada selalu dibentangkan pada Oktober ataupun November nanti. Pastinya perlu diproses dari segi kajian dan juga penyelidikan terhadap rakyat dan sebagainya. Apakah yang harus pemimpin-pemimpin politik gerakkan supaya kita dapat mempercepatkan proses pelantikan Perdana Menteri dan juga pembentukan kerajaan yang baru ini? Semasa Tun Mahathir letak jawatan dan jadi Perdana Menteri interim sewaktu kejatuhan Pakatan Harapan, Yang di-Pertuan Agong memerlukan lebih kurang 6 sehingga 9 hari kalau saya tak salah untuk menyempurnakan pelantikan. Ya, waktu itu ketergesaannya belum ada. Tapi saya sangat yakin dalam keadaan pandemik ini, sebab itu pada selang sehari selepas Tan Sri Mahathir letak jawatan, Yang di-Pertuan Agong terus buat temu janji dengan keseluruhan ketua-ketua parti politik yang dikatakan akan berlaku hari ini. Saya percaya secepatnya dan saya yakin inilah juga harapan seluruh rakyat Malaysia yang bukan sahaja mahu COVID ini dibenteras sehabis-habisnya, tapi rakyat juga mahu sebenarnya keupayaan politik itu sendiri diterjemahkan kepada kesungguhan seluruh parti-parti politik. Inilah masanya. Kalau kita katakan parti politik ada rasa sayang kepada negara, tahun ini pun kita akan menghadapi, sekarang ini adalah bulan kemerdekaan. Kalaulah ini semangat ini boleh kita sampaikan kepada seluruh ahli parlimen dan parti politik yang sedang berfikir waktu ini, mereka kena nampak bahawa negara sedang hadapi pandemik. Ini adalah bulan kemerdekaan. Kenapa tidak jadikan bulan kemerdekaan Ogos ini, tahun ini, sebagai satu tarikh keramat, bulan keramat untuk kita satukan balik keyakinan, kesungguhan, kesatuan ahli-ahli politik untuk fokus satu. Dua tadi macam yang Tuan katakan, benteras COVID dan juga kembalikan kestabilan ekonomi. Saya percaya tidak boleh lengah, tak boleh lambat. Ikutlah saranan yang di-Pertuan Agong, datanglah hari ini, bawalah cadangan yang paling bernas dan wajar supaya dua fokus yang macam Tuan sebutkan tadi dapat kita laksanakan dengan lebih baik. Itu harapan seluruh rakyat Malaysia untuk kita melihat kembali isu COVID-19 ini dapat diselesaikan ataupun kita dapat melandaikan dan juga menurunkan kes harian dan sebagainya. Begitu juga kita dapat menyelesaikan dari segi kemelut ekonomi yang sedang kita bergelut dari segi ekonomi yang tidak stabil dan juga ramai rakyat yang dilaporkan hilang mata pencarian, hilang pekerjaan dan sebagainya. Itu perlu menjadi fokus kepada seluruh barisan kabinet yang akan dilantik nanti. Sepastinya kalau kita lihat kepada Farid sendiri merupakan pengerusi Biro Undang-Undang Majlis Belia Malaysia. Farid dalam Majlis Belia Malaysia MBM ini pastinya suara-suara anak muda juga dibawakan kepada kerajaan. Sebagai contoh, sebelum ini kita tahu antara inisiatif-inisiatif yang turut diusahakan ataupun turut dibawa oleh anak-anak belia ini ataupun anak-anak muda ini adalah mengenai undi 18 dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya jaminan kepada kerajaan pada masa akan datang ini dapat menyegerakan undi 18 dan sebagainya, kerana kita tahu pada ketika ini apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri ke-8 sebelum ini iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, seawal-awalnya kita boleh ataupun beliau sendiri menjangkakan dari segi pilihan raya umum ke-15 akan berlangsung pada Julai 2022. Tetapi kalau kita lihat kepada tempoh matangnya dari segi penggal parlimen ini mungkin akan berakhir pada ataupun selewat-lewatnya pada Mei 2023. Bagaimana usaha untuk kita menggerakkan undi 18 ini perlu disegerakan supaya kita dapat menerima pandangan dan juga kita dapat menerima dari segi cerminan anak muda pilihan mereka sendiri untuk menentukan siapa yang bakal mentadbir kerajaan dan sebagainya. Tuan, itulah yang sebenarnya kita raikan. Kalau undi 18 ini dapat diterjemahkan pelaksanaannya dengan baik. Tapi ini juga antara dilema yang dihadapi oleh Kerajaan Perangkatan Nasional sebelum mereka jatuh. Selepas kerajaan PH meluluskan, di bawah mereka meluluskan undi 18, kemudian mereka pula tumbang, kembali bertukar baton kepada kerajaan PN.
Tapi sayangnya usaha merealisasikan Undi 18 ini dalam tempoh kerajaan PN tidak jelas berlaku. Yang kita nampak ini secara ikhlas daripada pihak Majlis Belia Malaysia. Secara ikhlas kita cuma dengar semula Undi 18 ni pada hari-hari terakhir sebelum kerajaan PN jatuh. Jadi kalau nak kata kecewanya orang muda belia, kami boleh berkongsi rasa. Kami agak sedih sebab usaha Undi 18 tidak nampak kesungguhannya, pelaksanaannya untuk dibuat semasa kerajaan PN berkuasa. Jadi harapan kita sudah pastilah, kita harap siapa juga yang mentadbir selepas ini, kesungguhan tu kena tunjuk. Jangan hampir-hampir tumbang, masa itulah bulan bintang kita keluarkan. Dah tak sempat tuan-tuan. Ini jadi pengajaran kepada semua ahli politik bahawa manis bukan hanya di bibir. Dia kena dikotakan, janji dikotakan, kata dikota. Kalau tanya orang muda, kita mahu lihat Undi 18 ini kesungguhan. Kalaupun tak boleh dilaksanakan dengan mungkin ada gangguan sistem pengurusan, kita pun tahu. Tapi sekurang-kurangnya kerajaan itu kena tunjukkan kesungguhannya. Update rakyat tentang fasa-fasa status terkini setiap pengurusan Undi 18 itu. Tapi saya pribadi kena sebut, ia tak nampak dibuat pada zaman Tan Sri Mahyadin. Kita sedih dan kita harap siapa yang baru laksanakan dengan sebaiknya. Baik, itu pandangan daripada Pengerusi Biro Undang-Undang Majlis Belia Malaysia MBM, Farid Khalid. Terima kasih Farid atas perkongsian itu, atas pandangan dan juga atas menyuarakan usaha-usaha untuk kita menggerakkan lagi sistem demokrasi kita ke arah lebih yang progresif dan sebagainya. Terima kasih kami ucapkan. Sedikit sebanyak sebentar tadi perbincangan saya bersama dengan Farid Khalid telah pun memberikan pencerahan mengenai kuasa-kuasa ataupun peranan yang dimainkan oleh Perdana Menteri caretaker ini. Begitu juga dari segi proses pembentukan sebuah kerajaan yang baru dan juga dari segi proses pelantikan Perdana Menteri. Itu yang dapat saya rangkumkan mengenai apa perbincangan saya sebentar tadi.